Sebab asalnya tak dijari, dia ada beberapa simptomnya. Okey, seterusnya konsep disease dan dis-ease. Disease ni penyakit, dis-ease ni gangguan. Kita menamakan konsep dis-ease. Juga bercerai tanpa mampu dipahami dengan baik. Penggunaan kimia kasar menyebabkan kerosakan besar dalam tubuh, sehingga kemudiannya dirawat menggunakan mesin-mesin yang beratnya berton-ton. Itulah pendewaan. Itulah ketemadunan dalam perubatan barat, pengagungan pada mesin. Ya. Semakin penuh suatu hospital dengan mesin, semakin tinggi statusnya dan mahal perawatan. Bagi banyak mesin, bagi mahal. Itu dia. Seterusnya, Science Vibration menekankan konsep halus dan lembut dan menerima hadis. Aku tidak suka kepada umatku menggunakan alkai. Alkai itu guna api, guna besi, panah. Nabi tak suka. Kita tak mahu orang menggunakan laser. Kita tak mahu orang menggunakan kemoterapi sampai gugur rambut habis. Dia kasar. Dia sesuatu yang kasar. Kemo dan laser bukan jalan penyembuhan, tapi metod kebinasaan pada sistem tubuh. Bagi kita. Bagi orang lain, bismillah. Bagi kita, kita memahami bahawa kalau dah mula bagi kemo, mula bagi laser, berarti orang tu akan binasa. Di antaranya. Tubuh sebenarnya tidak perlu alkai untuk sembuh, tapi tubuh perlukan madu dan al-hijamah yang terbaik. Orang tak nampak. Orang tak nampak di mana kekuatan madu. Nanti akan kita jumpa sebentar lagi. Di mana kekuatan al-hijamah, orang tak nampak. Dia nampak hijamah tu macam very simple. Ya, buat keluarkan darah, apa tu, minum madu lebak, simple tak? Sebab tak nak kaji, tak pernah melihat. Okey, seterusnya, Science Vibration tidak meninggalkan bekam dan madu, malah memperkenalkannya. Bekam satu titik yang berkesan untuk teknik penyembuhan, insya-Allah. Nanti kita belajar ini bekam satu titik, kita ajar cara bekam. Kita ajar cara akupuntur, acupuncture untuk blood flow. Bawa dia. Kita lagi kita ajar. Ada blood flow ni menggunakan nanti jarum yang menggunakan herba. Itu nanti kita tunjukkan macam mana. Khususnya, teknologi perawatan ini memberi kesan yang sangat cepat, mudah diaplikasi dan sesuai semua peringkat usia. Cepat, mudah, semua peringkat usia. Mudah dilakukan. Ya, betul seterusnya. Keadaan ini didapati mampu merawat sampai ke akar penyakit dan sembuh secara keseluruhannya. Okey, seterusnya. Tidak menggunakan sebarang bahan kimia sintetik dan bersifat alamiah murni. Kita tak bahan kimia. Semua bahan-bahan alamiah. Ya, Masya Allah. Seterusnya, itu dulu. Ya, itu dulu tentang Science Vibration yang kita gunakan. Ya, konsep-konsepnya yang mudah. Misal kata, kita tunjukkan satu konsep yang mudah, iaitu penggunaan busra. Busra iaitu spray untuk buasir. Spray untuk buasir. Ya, tak perlu makan, tak perlu minum, hanya spray saja, dia akan mengecil. Ya, tetapi kalau buasirnya kat luar, kalau buasir di sebelah dalam, perlu guna sinida. Di mana kita gunakan sinida? Ini. Ini dia sinida. Dan orang penyakit buasir pergi ambil ubat di rumah sakit tak sembuh kan? Bertahun-tahun, 10 tahun tak sembuh. Doktor bagi makan tak sembuh. Ni, dua hari je. Bismillah. Dengan izin Allah. Jadi apa kita nak kata? Apa yang kita nak kata? Apakah kita nak diskredit lagi? Apakah kita nak jatuhkan lagi? Mari kita tengok. Kita dengar bagaimana seorang kakak ni. Dia kena puasa di dalam dan juga luar. Ya, macam mana puasa ni sembuh?
bertahun-tahun dia gunakan ubat hospital. Macam mana dia boleh sembuh? Tengok di sini. Saya dapat lahirkan anak saya kedua, 7 bulan anak saya. Saya dapat sakit tu lah, wasir. 7 bulan. External dan internal hemorrhoid. Itu wasir tu ada wasir dalam tu sekali. Jadi berak berdarah, sakit tu subhanallah. Memang berjam-jam lah dalam bilik air. Kemudian saya ni macam kat saya cakap tu lah, beli tapi saya nak guna. Jadi saya pun buka lah yang harga 399 dengan giginya saya buka dan saya sembuh booster spray. Tapi dia hanya bila mau buang tu dia sakit balik, dia buka balik. Jadi waktu saya pergi ke Letang Bukit Merah Letang Resort tu, tuan dia bagi offer RM50 untuk Sinida. Saya guna masukkan dalam air je, saya tak spray. Saya spray dalam air, 3 hari je saya guna, terus sembuh. 3 hari. 7 bulan. Rawat. Sebelum dia guna ubat kimia, dia tu nak dia cerita dia guna ubat kimia. Saya sangat terkejut sebabnya saya dah pergi hospital dan doktor pun dah kata dah ada wasir buangan dalam tu. Lepas tu dia bagi saya ubat Royal Tanam tu. Royal Tanam tu dia ubat wasir yang sapu. Tapi ubat tu dari sebenarnya dia ada side effect. Bila saya research, dia boleh menyebabkan kita susah nak kencing. Bila dia kencing dia akan rasa pening walaupun dia ubat sapu dekat tempat kita membuang. Jadi ubat tu sangat memberi kesan kepada kulit saya tu. Kulit saya sangat sensitif jadi gatal. Jadi saya sangat berterima kasih lah tentang Sinida tu dengan Sospray. Terima kasih. Itu dia. Saya nak sebutkan 7 bulan menderita makan ubat kimia tak sembuh. Tiba-tiba 3 hari saja menggunakan ubat kita ni Sinida. Sinida, tengok ya, Sinida. Apa dia punya makna Sinida? Tengok ya, ni air kosong, bagi spray kat Sinida. Bagi spray bagi banyak sikit untuk kita tengok. Ini dia punya Sinida ada sedikit perubahan makna sedikit saja. Tapi masih tak nampak apa-apa lagi. Ini 7 bulan makan ubat hospital, guna krim, guna apa semua tak sembuh. Minum ini, hemorrhoid itu rasanya di dalam usus itu, dalam rektum mungkin dalam, bukan kat anus tu, kat telur tu. 3 hari back to normal, sembuh dengan izin Allah. Tuan ajak tak? Ajak. Ajak tu pasal apa? Spray halus. Cepat dah pasal. Cepat. Berapa banyak orang yang ada dewasa. Wah. Ya? Untuk fistula juga. Fistula ini kita sebutkan dulu. Jadi itu saya nak sebutkan, alangkah baik kalau kita boleh beritahu satu dunia. Hai pesakit masih tambah. Dengar sini apa yang akan kau katakan. Nakik kamu tu 3 hari je. Kenapa kamu buat masa, buat duit untuk cari doktor? Ambil lah berapa hari lagi. Allah Akbar, Masya Allah Tuhan. Ini bukan sulap. Bukan guna sulap tak sulap. Bukan, ini bukan sulap. Ini kebenaran. Apa dia tu? Bukan hayalan, tapi keyakinan yang nyata. Ada tak di sini siapa yang ada testimoni yang kita cakap? Kita tak sebut testimoni ni. Ada tak? Peserta kita yang hadir ada tak? Boleh semua baru ya. Okey, kita dengar testimoni yang kakak. Ya, silakan apa juga. Busra sama Sinida silakan. Busra juga kita ada program dekat Melaka. Jadi pesakit ini datang menggunakan tongkat. Dia nak jumpa Tuan Haji.
Dulu dia pernah sakit dan dulu pernah ikut Sigil Herbalist. Jadi waktu dia sakit, dia teringat dengan Tuan Haji. Dan waktu itu setiap salat malam selama 1 minggu, dia berdoa dengan Allah macam mana caranya dia boleh jumpa Tuan Haji. Alhamdulillah ada program dekat Melaka. Allah jumpakan. Dia datang dengan menggunakan tongkat. Dan saya tanya dengan Tuan Haji, nak bagi apa Tuan Haji? Tuan Haji kata, coba dulu bagi Bushra. Nanti tengok bila waktu rehat datang balik. Sehat, boleh sembuh ke tak? Alhamdulillah. Kita pergi ke belakang menggunakan Bushra. Tunggu sampai berapa menit dekat surau. Alhamdulillah. Dia datang tak guna tongkat lagi. Tapi dia nak juga jumpa Tuan Haji. Saya kata, kan dah tak pakai dah boleh dah. Tak, saya nak jumpa juga Tuan Haji. Alhamdulillah. Selepas program jumpa juga Tuan Haji. Alhamdulillah, Tuan Haji suruh bagi HGH dengan booster alami. Dan dia kata dia nak X-ray. Tuan Haji kata, tak payah X-ray dulu, pakai ni dulu. Alhamdulillah, dalam masa 1 minggu dia dah boleh mengajar balik tanpa pergi X-ray. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Okey, berikan tepukan kepada kalian ini. Masya-Allah. Itulah cerita dia main pakai tongkat, dia balik tak pakai tongkat. Antaranya sebab apa ya? Ada satu hal ni anak-anak tak boleh dengar. Untuk ibu yang dengar. Ya. Wanita itu bila sudah usia menopause, dia punya otak rahim itu keluar, otak rahim itu turun. Dia menarik di tulang belakang. Dia sakit pinggang. Rahim wanita itu adalah emosinya. Dia jadi tak gembira. Kencingnya kerak. Minum air kencing. Putihan lagi. Jadi cyst, ovarian cyst, jadi fibroid. Dia jadi tak sihat. Benar-benar tak sihat. Jadi kita guna besar ke spray di depannya itu. Macam kita buat bayam di belakang. Kalau perempuan itu spray di depan itu dalam masa 5 minit saja penyakit hilang dengan Islam. Tuan, Bapak Ibu sekalian, mudahkah kita nak cari satu obat 5 minit merawat pesakit yang sudah bertahun-tahun? Macam iklan tu. Belum ambil iklan dah sembuh dah. Dan kita tak pernah merasa sebab yang rasanya ibu-ibu kita yang lahirkan kita, yang mengangkat kita ketika kita makin besar. Dia mengangkat kita sampai terkeluar rahim dan sebagainya. Macam mana nak rawatnya? Puas diurut. Tak mahu juga. Spray di situ. Bismillah dengan izin Allah. Itulah dia keilmuan. Itulah pengetahuan. Menggunakan cara Busra. Tetapi kalau terjadi di dalamnya itu, terjadi apa, ketumbar-ketumbar apa, masuk dalam buasir, itu masuk cyst, masuk fibroid. Macam mana nak bagi hilangnya tu? Spraykan Sinida. Sinida tu kuat lagi daripada Busra, tapi untuk dalam. Spray dia ke dalam air, bagi dia minum 3 hari saja dengan izin Allah. 3 hari saja. Macam mana kalau ini dapat diperkenalkan, ini dapat disampaikan berapa ramai ibu-ibu yang dapat dibantu. Masya Allah. Hadiah kita dengar daripada teman-teman kita yang datang pada gelombang yang pertama dulu, yang pulang ke Aceh. Dia mencatatkan dia dah tak boleh pergi ke mana dah. Hari ini saja 5 buah mobil datang. Datang merawat. Dia kata, ya Allah, dia jadi apa ni? Jadi setiap apa ni? Jadi orang datang. Memang orang akan cari. Mereka awalnya kalau boleh sembuh ke macam tu, Masya Allah. Berartinya dia bersiap untuk jadi entrepreneur jutawan. Bersiap dia di Aceh. Sebab apa? Sebab berkesan. Berkesan.
Jadi oleh sebab itulah maka insya-Allah pengobatan ini kalau anak-anak bawa nanti selepas ini keluar untuk bawa ilmu pengobatan ini ke seluruh dunia, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, tapi seluruh dunia, kita akan menguasai ekonomi, menguasai dalam dunia perawatan. Okey, ada testimoni yang kedua, silakan. Saya balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nak kongsi satu testimoni berkaitan dengan Busra dan Sinda. Seorang pesakit ni, anak pada kawan saya yang usianya 19 tahun, masih belajar, terpaksa bercuti selama kurang lebih sebulan disebabkan ada masalah wasir di luar. Ketika saya bertemu dengan beliau bersama dengan kak dia di rumah beliau sebelum bulan Ramadan. Jadi beliau bercuti disebabkan sakit, dan di bulan Ramadan tu saya berikan dia pada awalnya ada Busra. Katanya selepas dia menggunakan Busra, ada sedikit perubahan kepada benjolan yang keluar di bahagian belakangnya itu. Tetapi kita sarankan pula selepas Tuan Haji perkenalkan Sinida, alhamdulillah baru-baru ni usai Lebaran saya bertemu dengan beliau dan katanya alhamdulillah dah sembuh total. Dan katanya minggu ni atau minggu depan dia akan balik sambung pelajaran dia di Kelantan. Allah. Alhamdulillah. Itulah. Apa juga pembengkakan dalam dan juga luar. Luar itu seperti dengan Busra, dalam ambil Sinida. Apa juga pembengkakan di mana ada tu badan kita. Itulah ubatnya. Sinida itu anti pembengkakan, anti peradangan yang sangat-sangat baik. Subhanallah. Dan kalau betul lah Pak dikatakan macam ni, ya Allah, banyak ya orang yang sakit, banyak. Dan terbuat nanti orang akan cari pada ni. Ya, itu dia antaranya. Jadi ada lagi testimoni? Tadi ada saya sendiri tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini tadi kakak ipar saya di Johor, dia sakit tangan sebelah kiri tak boleh angkat. Dengan izin Allah tadi saya minta dia sapukan leaf booster oil ni, sapu sahaja di tulang belakang. Malam tu sapu, besoknya dah boleh angkat tangan. Alhamdulillah. Itu minyak yang belum kita bicarakan lagi. Ya. Ya, itu minyak sebentar lagi kita bicarakan. Tapi nak cerita pada Busra dan Sinida ni, Baik. yang sangat-sangat dahsyat. Ya, ada lagi testimoni depan ni kita dengar ya. Assalamualaikum Haji. Saya cerita berkenaan dengan Busra. Ada seorang ibu tua ni, anak dia telefon kat saya cakap mengatakan mak dia ada buasir yang dah keluar 1 inci. Lepas tu doktor dia dah dimasukkan ke hospital. Doktor nak operate lah. Lepas tu saya sarankan kepada anak dia, tak perlu operate, datang jumpa kakak bagi Busra. Lepas tu ibu anak ni datang terus ambil, balik pulang letak dekat ibu dia dengan sekali spray saja. Alhamdulillah. Terus masuk, kecut terus. Ya. Cuma dengan sekali spray saja, insya-Allah. Sekali sekali saja. Alhamdulillah. 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 Alangkah kalau orang tahu tentang kelebihan ini, Masya Allah. Ya. Okey, ada lagi kan testimoni? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang testimoni sahabat saya yang berbangsa Tionghoa. Doktor dah suggest dia memang minum beredik, dan doktor dia ada buasir di ni, bila dia buang air besar dia keluar, tapi dia boleh tolak balik dengan jari dia. Dan doktor suggestkan untuk operation. Sebelum daripada keluar Busra, saya suggest macam biasa kita bagi spirulina, bagi Ficus, bagi minyak bubur, bagi red Himalaya. Lebih 6 bulan saya, cumanya dia masih juga keadaannya tu mungkin tak berapa sesuai ke. Dan bila keluar Busra tu
serta-merta memang teringatkan dia. Bila balik terus bagi je dulu pada dia, cuba guna dulu, tengok macam mana. Alhamdulillah, dalam 3 kali penggunaan tu, bila dia buang air, dia kata benda tu dah tak terkeluar lagi dah. Kemudian dia bayar macam biasa. Alhamdulillah. Tiga kali dia guna. Masya Allah, ini benar. Nanti kita jumpa lagi di Bukit Merah. Nanti Pak nak bawa 100 orang akan sebut. Dalam program tu mereka bawa 100 orang yang akan bercerita benda yang sama. Ini cerita ni. Jadi macam mana kita nak menafikan lagi? Satu kebaikan yang doktor nak kena operate, doktor kena buat operation, tak payah buat operation. Baik, okay, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pesakit sudah 11 tahun. Jadi sakitnya itu perikokal. Jadi kalau bagian belakang ada wasir, ini bagian depan. Jadi bagian depan selama 11 tahun disfungsi. Nah, lelaki umur 40 disfungsi. Nah, setelah dia memakai busroh dan HDAT ungu, alhamdulillah dalam waktu 1 pekan berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah macam mana ni? Macam mana kita nak menceritakan? Macam mana kita nak menerjemahkan? Ya, ini belum lagi kita bincang pasal obat ni, belum lagi. Baru nak cari pembaca-pembaca umum. Ya, belum lagi kita faham itu. Tapi nak cerita kata alangkah besarnya potensi ini. Mau tak Bapak Ibu buat wang dengan potensi ini? Mau ke tidak? Mau. Kalau ada orang yang tak mau, dia mati diri sendiri. Mau tak Bapak Ibu jadi kaya dengan projek ini? Mau ke tidak? Mau. Ya, itu dia, tak mau mati diri sendiri. Kaya itu dapat tolong orang. Ya. Hidup kita tak boleh kita harap orang sentiasa. Kita dia tangan di bawah. Jadi tangan yang di tahun ini aku tangan di bawah, tahun depan aku tangan di atas. Tahun aku 5, tahun depan aku memberi. Ini kita setiap kali buat kursus yang duk buat kambing golek itu abang long kita. Abang long yang duk buat, kita je buat abang long dan kak long kita makan. Lepas dapat orang besar, lepas tak boleh diri sendiri, mereka buat kenduri ni, esok-esok muka dia buat lagi. Tapi dia banyak lagi. Ya. Ini mari kita dengar pendapatannya berapa. Pendapatan dia Kak Long tu yang sulung. Abang yang sulung, yang kaya, mesti tengok adik-adik yang tak berapa nak kaya ni. Ya Allah bagi dekat kita harta. Cuba kita tengok berapa dia pendapatannya. Wala dia sebelum mula produk ni dah selepas mula produk ni. Kita komen. Okay, bismillah. Pendapatan peribadi sebelum bermulanya produk spray ini pada bulan 12 sekitar RM9,000. Tetapi selepas adanya produk spray ini bermula bulan Januari meningkat kepada RM13,000. Bulan Februari RM20,300. Bulan Mac meningkat lagi, dan yang terkini bulan April RM22,000. Okey, boleh kata bukan RM22,000 itu dia punya gaji Pak Menteri di Malaysia. Di Malaysia Pak Menteri gaji itu. Jadi dia sekarang berniaga ini dia jadi macam Pak Menteri. Gelang amat belum itu belum lagi mana berapa. Okey, yang terkini semalam ada buat belian hitam tadi, insyaallah tambah kerana 2 hari lepas kita 39. Allah, hari ini dah meningkat jadi 41 orang. Belum lagi belian PSC tu lagi belum lagi insyaallah kundasan tak 50. Rantai tangan 3. Itu tak ada tangan lagi. Lagi ada 5 lah tadi. Rantai tangan. Tapi semuanya dapat kat dia. Isteri bagus. Isteri bagus.
Saya pegang, jangan bagi dia pegang sendiri. Okey, alhamdulillah bagus. InsyaAllah. Okey, Kak Lia silakan Kak. Kau ada bicara sikit. Kadang-kadang ada bapa-bapa kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Sekadar berkongsi untuk motivasi kita bersama lah. Sebenarnya semua orang pun boleh buat, boleh berjaya dengan adanya SAV, iaitu Science Vibration, produk kita yang sangat-sangat baik dan berkesan insyaAllah. Jadi alhamdulillah bersama dengan suami sama-sama bekerja, sama-sama fokus istiqamah dan taat dengan Tuan Haji dan perniagaan kita insyaAllah. Alhamdulillah pendapatan bermula Disember yang lalu sekitar 3,000 lebih. Kemudian dengan adanya produk-produk spray ini sangat cepat, sangat berkesan. Kita pun mengguna dan kita berkongsi kepada orang lain. Alhamdulillah meningkat kepada 6,000 lebih pada bulan seterusnya. Dan pada bulan Februari 7,000 lebih. Pada bulan Mac meningkat lagi 8,000 lebih. Lupa dia punya angka sebenar, tak apa kan. Dan alhamdulillah pada bulan yang lepas sedikit turun 2 hari, tapi masih lagi dalam 7,000 lebih. Alhamdulillah. Sangat-sangat berterima kasih kepada Tuan Haji dengan peluang dan ilmu yang sentiasa kita perolehi. Dan selamat hari guru kepada Tuan Haji pada hari ini, insyaAllah. Guru kita semua, alhamdulillah. Ya, emas ke bapa? Masya-Allah. Emas ni sebenarnya kaya apa? Sikit je, tak banyak. Sebab sebenarnya yang dapat tu tak padan untuk Kak Lia pakai. Jadi Kak Lia tukar kepada yang besar, tapi bagi hadiah kepada anak yang jaga kedai. Dan cincin-cincin masih ada banyak lagi yang tak boleh pakai sebab jari kita ada 10 je, tak boleh pakai banyak. Jadi kan dulu maksudnya. Jadi kita insyaAllah sebenarnya cincin semua tu saya serahkan kepada Abang Syam untuk dia rolling semula. Untuk buat modal bagi kita beli lagi produk. Beli lagi, Masya Allah. Dan kita ada buat insentif pergi ke Kundasang. Macam mana hal ini insentif? InsyaAllah, alhamdulillah. Kundasang Sabah tempat yang sangat cantik, tempat sejuk, tempat tanah tinggi. Mudah-mudahan kita boleh pergi bersama-sama semua, terutamanya sahabat-sahabat daripada Indonesia. Tempat ni sangat baik, sangat menarik lah. Malaysia pun ramai lagi yang tak pergi kan. Jadi dengan insentif belian PSP ya Tuan Haji, PSP bermula 13 hari bulan yang lalu sehingga 22 hari bulan. Jadi ambil kesempatan dengan belian PSP hanya RM4,788. Kita akan dapat satu tiket full cover untuk package tersebut. Kundasang, tempat yang sangat cantik, insyaAllah. Maksudnya Kak Lia dah beli dah kan? InsyaAllah dalam minggu ni lah kita uruskan untuk dua-dua orang. 2 tiket ya. Okey. Macam mana kita punya cita-cita mesyuarat PDS akan buat di Dubai pada hujung tahun ni? InsyaAllah cita-cita besar, insyaAllah Allah akan permudahkan, insyaAllah. Mudah-mudahan Tuan Haji, tak ada yang mustahil bagi kita umat Islam selagi kita ada usaha dan kesungguhan. Kena ada keberanian mencabar diri. Kita tak boleh merendahkan diri kita sebab perniagaan umat Islam ini harus diletakkan di tempatnya yang tinggi, insyaAllah. Dan itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi harus kita berniaga untuk menjadi umat Islam yang kaya dan ada pendapatan yang besar sebab kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Okey, insyaAllah. Berikan tepukan kepada Kak Lia, tak boleh pentingkan diri sendiri. Harus supaya lebih besar. Masya Allah. Okay, terima kasih. Tuan Haji ada sponsor kambing goreng. Wah, ada sponsor yang goreng, Masya Allah. Jadi pakai baik-baik agak-agaknya. Sekok je lah. Ada yang tak juga lah. Allah. Tak ada apa ya betul. Okey, salah satu penerima mobil. Oh, pemain kereta Kak Lia. Silakan Kak Lia, beritahu lagi Kak Lia. Subhanallah, penerima mobil. Nah. Kereta. Ya, silakan. Masih terus belajar. Dah terima mobil pun belajar lagi. Itu dia antaranya. Silakan. Kita tengok. Sebab apa kita jangan jadi
ilmu ini hanya intellectual exercise. Bukan hanya dekat belajar, hafal, tapi harus diperjuangkan. Harus jadi pendapatan, harus jadi ilmu sebagai kerjaya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang mana belum mengenali Kak Azhar dari Trolak Perak. Sekarang ni dah jadi usahawan Malindo. Alhamdulillah. Dulu asyik tengok Pak Bagus saja. Sekarang dah Malindo tu Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan terima insentif satu-satunya yang HPA anugerahkan, iaitu Proton Saga. Yang ni pun sebenarnya daripada emas. Tuan Haji bagi emas kepada pembuka PA Radik Kunyit Hitam. Kak Zah ingat masa tu satu PA satu emas yang berharga pertama kali buka Tuan Haji bagi RM700 cincin emas. Kali kedua dan seterusnya nilaian RM500. Alhamdulillah masa buka PA ni Kak Zah buka sebenarnya masa tu bawah nombor 476376 adalah stokis sahaja. Bila buka PA kita jadi PSD. Sebenarnya Abang Zainal buka tu hanya untuk menghadiahkan pada anak istimewa Kak Azhar sebentuk cincin. Masa tu umurnya sweet 70. Allahu Akbar, Allah panjangkan rezeki. Bila cabutan bertuah Disember, dapat mobil Proton Saga. Alhamdulillah. Bagi Kak Azhar dalam HPA ni tak ada yang mustahil. Lagi satu, tuntutlah ilmu dengan pengarah usaha kita Tuan Haji Ismail bin Ahmad, sebab Kak Azhar bukan siapa-siapa dan Kak Azhar sendiri sebenarnya terlalu jauh dalam dunia perubatan. Daripada pembelajaran daripada Tuan Haji, Kak Azhar ikut saja. Daripada asalnya stokis biasa-biasa saja sebenarnya untuk guna diri sendiri. Bila upline, terima kasih pada PDS Samsuri dan Kak Lia, dia bagi tahu je, Kak Azhar buka stokis, masa Kak Azhar buka stokis adalah RM5,000. Sekarang dengan belian produk spray 2394 boleh jadi stokis, buka lagi jadi PSD, membeli buat belian lagi, buat belian 4 kali, bukan buat sekali, buat belian 4 kali sudah layak PA dengan bonus 16%. Alhamdulillah. Kak Azhar bermula dari stokis, PSD, PA dan Radik Halmat. Alhamdulillah Kak Azhar buka Radik Halmat di kawasan Felda. Bonus mana? Bonus. Alhamdulillah pada bulan 12 dengan produk HPA semua 2394, bulan Januari naik 34 plus bulan Februari naik 4,300, bulan Mac naik Alhamdulillah 5,600, bulan Februari berlaku penurunan sedikit, tapi kita rasa bahagia sebab Kak Azhar melahirkan 3 orang PJ dan yang Kak Azhar bawa pergi stokis semuanya akan jadi stokis, dan kita beri peluang pada ahli biasa menjadi PJ dan juga beliau sendiri layak menerima emas. Okey, emas dan Emas yang Kak Azhar terima lebih kurang dalam cincin yang harga 300 ke 250, 300 ke 300.5, 24 unit. Rantai tangan dah ada 4. Alhamdulillah. Tapi apa yang Kak Azhar buat, walaupun kawan-kawan yang tak hadir program buat belian dengan 6 unit di RSU Kak Azhar akan hadiahkan. hadiah emas. Ya, Kak Azhar bagi cincin tu. Sebab kita rasa dengan emas dan ada nilaian di situ, insya-Allah rangkaian kita akan terus mengguna dan terus menyampaikan. InsyaAllah Tuan Haji. Baik, berikan tepukan kepada Allah. Okey, kita teruskan lagi. Terima kasih ya. Masya Allah, boleh kita teruskan lagi? Anak-anak sekalian nak emas tak? Betul? Okey, jadi entrepreneur. InsyaAllah. Putri-putri Pak Haji nak emas tak? Kena agak jadi entrepreneur.
Ya, insya-Allah nanti kita tengok. Okey, kita teruskan lagi sikit lagi, iaitu memahami sprayologi. Nak faham lagi tentang sprayologi. Okey, teruskan. Jadi soalnya ini mukadimah saja. Okey, kita disiplin sprayologi ini dia pegang kepada 5 disiplin dia. Yang pertama sumber Quran hadis, pendapat para ulama, kajian yang tidak bercanggah dengan hal yang pertama, iaitu sumber Quran hadis, pengalaman masa lampau dia ambil kira, dan data-data fizikal. Kita tidak ada data klinikal, kita ada data fizikal, yakni data kesembuhan. Orang tersembuh setelah menggunakan. Jadi kita panggil kita punya disiplin. Doktor pula dia tidak mahu terima kita sebab dia kata tak ada data klinikal. Itu disiplin dia. Disiplin dia kata kami tak boleh terima apa sebab Allah tak ada data klinikal. Ya silakan. Kita ada data fizikal. Fizikal apa? Orang semua. Testimoni. Testimoni bagi doktor tak boleh dijadikan hujah. Bagi kita boleh dijadikan hujah. Kita pun tidak perlu membukti apa-apa untuk doktor. Kalau dia datang, dengarlah cara kita. Nak suruh kita masuk cara dia, tak boleh. Tak boleh. Kerana doktor tak pegang Quran hadis. Doktor bila kita sebut kita bekam, dia tengok muka lain. Kita utamanya bekam. Kerana produk spray ni, kalau kita nak bagi dia berkesan, kena bekam. Jadinya begitu. Jadi yang keduanya, bila kita pegang Al-Quran hadis ini, dalam Al-Quran hadis itu dia beritahu hadis Nabi tidak diciptakan ubat daripada yang haram. Tak diciptakan ubat daripada semua yang haram. Tetapi banyak ubatan di rumah sakit itu yang haram. Vaksinnya yang haram, gelatinnya yang haram, kapsulnya haram, ubat anti lukanya haram. Ubat-ubat yang berat daripada babi. Nanti ini dia punya buku, bukannya Pak Haji sebut. Ya, bukan Pak Haji sebut. Kalau Pak Haji sebut, orang boleh bawa mahkamah lagi. Tapi kalau Pak Haji ada bukti macam mana? Ada bukti ni, obat dari sumber babi. Semua hampir 90% di rumah sakit. Masya Allah. Ya, jadi oleh sebab itu dia tidak menepati hadis Nabi. Hadis Nabi itu tidak diciptakan ubat daripada yang haram. Tak menepati. Itu dia disiplin. Soalnya kemudian kita tengok lagi kajian yang tidak bercanggah, kajian yang tak bercanggah. Kalau dalam hadis kata air yang terbaik di dunia ini di muka bumi adalah air Zam-Zam, maka kita boleh buat kajian. Tapi sekali-kali kita tak boleh katakan air yang kita buat kajian itu lebih baik air Zam-Zam. Sebab Nabi sudah menggariskan air terbaik di atas muka bumi adalah air Zam-Zam. Dia memang macam itu. Yang disiplin dia tidak boleh bercanggah begitu. Dan boleh menggunakan pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau ini boleh digunakan. Ya. Orang tu dah guna bersedak berzaman-zaman sudah menggunakan pohon, bisa kata pokok kangkung digunakan untuk hilangkan kelemahan. Potong-potong masuk dalam air buat basuh kepala, air nanti hilangkan kelemahan. Dah guna berlama-lama. Misalnya merang padi digunakan untuk hitangkan rambut. Dah digunakan zaman-zaman. Kenapa kita nak menafikannya lagi? Kita sudah lihat satu generasi ke satu generasi. Seterusnya, maka data fizikal. Ini ada disiplin kita. Jadi kalau nak berbanding kita, pengobatan kita, mesti mari kita berlawan di gelanggang kita. Janganlah lawan di gelanggang orang lain, dengan undang-undang lain, dengan peraturan lain, dengan SOP lain. Mari kita baca di dalam gelanggang kita. Kalau kita nak baca tentang perbincangan kita kena tengok hadis Bukhari, hadis Muslim. Tapi kalau orang tu tak boleh terima hadis Bukhari, hadis Muslim, nak cari titik kesamaan kat mana? Dia sudah menolak. Jadi oleh sebab itu maka di sini sudah ada dasar kita. Kalau orang tu tak terima, tidak mengapa. Tuan-tuan tak perlu nak pergi jumpa doktor, terimalah doktor, tak perlu. Kenapa nak jumpa doktor? Dia sudah diajar dengan disiplin dia sendiri. Disiplin dia WHO ajar.
Faizal ajar. Ketika mereka sedang mengatakan dengan kesombongan tak boleh bagi obat kalau tidak ada data klinikal. Nah, kerana serangan C19 ni, COVID-19 ni, obat yang digunakan vaksin mana ada data klinikal. Jadi manusia tak boleh sombong. Sesuatu yang dia kata tak boleh, suatu hari kamu akan mengambil, kamu akan gunakan kaedah. Kamu membelasah pengobatan herba, kamu mengatakan tak boleh, suatu hari kamu terpaksa menjerat air liur kamu sendiri. Itu dia. Tak boleh sombong dalam hidup ni. Karena Allah itu memberikan kelebihan kepada semua orang. Perbezaan pandangan bukan berarti ada yang salah. Mungkin melihat dimensi yang berbeza. Kita juga tak menyalahkan mereka. Dan mereka juga tak boleh menyalahkan kita. Yang penting orang itu sembuh dah. Sembuh. Bismillah, sudah sembuh. Sebab itu ketika Dr. William di sini menulis buku Syak dan Cancer ini, ya, kita tengok buku ni, dia menulis syak, ikan hiu yang hidup di deep ocean, di lautan yang gelap, tak ada oksigen. Tak ada oksigen, selalunya dia akan jadi kanser. Orang tak ada oksigen dia panggil hipoksia. Hipoksia itu akan menyebabkan sel itu jadi abnormal, jadi kanser. Tetapi Dr. William di sini menulis dia itu syak, walaupun duduk di tengah lautan gelap tapi tak pernah kena kanser. Dia kata ketika datang ke Malaysia ini buat forum, masuk dalam TV3. Masa tu Datuk Farid Arifin jadi timbalan Menteri Kesihatan masa tu. Datuk Farid panggil sebab anaknya kena penyakit kanser, meninggal dunia. Dia ingin lihat apakah alternatif ada dalam penggunaan syak. Dia panggil ini, maka berforum dengan ahli kanser Malaysia. Ahli kanser Malaysia kata kami tak boleh terima. Kenapa? Kamu tak ada data klinikal. Dia kata kamu baca buku-buku yang kedua, Syak Still Don't Get Cancer. Pasal apa? Dalam buku kedua ni aku tulis orang-orang yang telah sembuh. Aku berikan nama-nama telefon untuk kamu hubunginya. Apakah kamu perlu aku siapkan data klinikal dan orang yang stage 4 akan mati seorang demi seorang? Kamu akan kata biar dia mati selagi belum ada data klinikal. Kamu nak tunggu orang tu mati. Alangkah baik kalau kamu mencuba, kamu ambil sayur, kamu ambil buah. Apa salah kamu ambil ikan? Itu adalah antara. Jadi alhamdulillah kita juga telah keluar lama dah, namanya syak spray. Nanti dulu kita namakan syak catalyst. Di mana? Ni. Ini syak. Sudah tak perlu lagi ambil syak kapsul tu lambat. Beri air, beri minum. Allah, kanser otak, kanser apa yang tu berbadan. Tuan, ada dua tadi. Kita ada busra, ada sinida. Sinida tu apa? Sinida. Sinida itu adalah perkataan cyanida. Cyanida tu adalah singkong. Singkong tu kadang-kadang kita makan jadi racun. Cyanida orang panggil mabuk singkong. Mabuk singkong. Singkong mabuk. Ada di Indonesia singkong mabuk, betul tak? Ada khusus dia singkong tu kalau kita ambil mabuk, betul tak? Daripada singkong mabuk itulah adanya cyanida. Maka kita jadi cyanida. Singkong mabuk. Tuan, kalau pandai menggunakan singkong mabuk tu boleh jadi ubat untuk membunuh semua kanser. Paling mudah orang kena puasa dulu. Puasa ni radang. Kanser sebelum dia jadi kanser dia jadi radang juga. Fibroid, tumor. Jadi oleh sebab itu kita hilangkan semua ketumpahan itu dengan sinida saja yang membunuh. Sinida ni sifat dia membunuh kanser, membunuh ketumbuhan tanpa bunuh orang. Kalau yang orang tu dia panggil bahan sintetik, iaitu cyanida yang digunakan oleh KGB dan CIA untuk ejen perisikan. Sulpan kok kena ditangkap maka akan makan tempat dan maka akan mati. So apa? Sebab kena tambah pembocoran rahsia.
itu membunuh. Tapi nak membunuh kanser, kita tak perlu guna cyanida. Kita gunakan cyanida. Guna singkong ya. Guna singkong saja untuk nak bunuh dia. Apa banyak penemuan besar yang menceritakan bagaimana singkong boleh digunakan untuk membunuh sel kanser. Subhanallah. Harapan baru. Pulang dengan harapan baru bagi para pesakit kanser. Bahawa penyakit kanser itu bukan dia membunuh, dia macam penyakit cacing dia. Macam nematok saja. Dia hanya kerana asid dalam badan. Kerana oksigen tak cukup di dalam tubuh badan. Tambahkan oksigen, dia akan hilang. Dia akan sembuh. Jadi kita gunakan. Selain daripada itu, kita tengok shark. Shark itu dia juga hidup di dalam deep ocean dan dia itu juga untuk kanser, kanker, kanser, shark dan juga kanser. Kalau macam mana hidup di laut itu tak ada oksigen, gelap. Mata shark tu pun lihat dalam gelap. Macam mata kunci. Ni orang kecil manis yang jadi buta tu spray ni dengan izin Allah. Lihat balik. Lihat balik. Kalau betul boleh lakukan demikian ni, boleh bisa buka hospital. Buka hospital. Ya, kita jadi home doctor je. Bahan apa? Jadi kenapa kita tak sebahkan? Kenapa tak sampaikan? Ini peluang, ini advantage, ini pertolongan. Sedia dengan syak Tuhan menguasai dalam dunia perawatan. Itu di antaranya. Jadi bila kita menggunakan ini, apa dia? Syak apa? Kita guna ikan hiu. Hiu apa yang terbaik? Ambil daripada ikan hiu. Syak ada sejenis ikan hiu. Syak ada dua. Ikan kita guna hiu kemian. Ada titik ini. Atau kita gunakan kambari. Subhanallah. Tuan, nama apa lagi yang nak didosakan? Fabi'ayyi ala'i rabbikum. Di dunia akan datang cari kita. Jangan abaikan. Tolong. Ya, tolong orang yang sedang menderita. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka pengobatan ini adalah pengobatan yang lebih tinggi daripada pengobatan yang lain. Tak mengapa. Orang tak iktiraf tak mengapa. Suatu hari kebenaran tetap akan jadi kebenaran. Tetap akan kebenaran. Tak boleh dinafikan. Ya, seterusnya. Jadi kita kena memahami bahawa dengan kaedah sprayologi, menggunakan teknik getaran dan vibration dan pengecilan, kita bagi dalam unsur yang sangat kecil, halus supaya dapat diterima oleh tubuh. Halusnya sejauh mana kehalusannya? Kalau spray di atas kulit pun boleh masuk. Spray di muka boleh masuk. Tak perlu masuk dalam mulut, hanya spray di muka boleh masuk, spray kat dalam belakang boleh masuk. Di hubung-hubung kepala boleh masuk. Kerana kehalusannya. Jadi oleh sebab itu, maka kita guna konsep getaran dan pengecilan, misalnya. Dan zarah seni yang sentiasa bergerak secara awak. Ya, goncangan ini adalah untuk membekalkan tenaga haba. Kenapa kita goncang? Kenapa dia? Kerana nak bekalkan tenaga haba. Supaya zarahnya lebih halus dan lebih kuat. Lebih efektif. Kalau kita minum tak habis, yang kita simpan besok nak ambil goncang lagi. Vibration. Minum. Dia mempunyai rawat yang kuat. Berapa kali? 53 kali. Bila mana 53 kali? Asyhadu an la ilaha illallah. 3. 5. 5. 3 kan? 53. Syahadatain. 2 kalimah syahadah. Kul nasikan. Kenapa? Allah jadi cerita. Tak boleh kita. Minum. Subhanallah. Satu ni yang bagi. Ikhlas bismillah kita lagi. Jangan susah lagi. Jangan fikir aku nak jual macam mana.
Ikhlaskan hati bagi. Besok dia cari. Besok dia cari kita. Kan mudah. Orang sakit cari orang jual. Pasal apa? Sebab dia berkesan. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi. Kalau Allah tak kurnia, kita buat macam mana pun tak berkesan. Tapi kalau Allah nak bagi, Allah nak kurnia, hidup kekal selamanya. Kelak kita akan dikurnia hidup kekal selamanya. Itu kurnia dia, hidup kekal. Kalau Allah nak kurnia kita ini, hadza min fadli Rabbi. Itu kurnia Tuhan. Jangan takut, tak yakin. Percaya, bismillah, wajah-wajah. Kalau dia pergi ke Pahang, ada seorang kalangan di Pahang, dia duduk membuat amal. Dia jalur syifa. Alhamdulillah, bagus. Dia kata selama saya menggunakan yang ini, Masya Allah, orang datang tak pergi. Pasal apa? Bagi itu, ketika dia duduk, bagi tak dia tanya. Jadi dia masuk. Kalau dia dengar, Ustaz, Alhamdulillah anak saya dah sembuh dah tak joget-joget lagi dah. Dia dah berubat joget, baca dengan rupiah, dia dah lama dah. Tak hilang, tak sakit, dia dah Alhamdulillah. Alamiah dan tidak. Alamiah dan tidak, itulah kekuatan kita. Ada tak siapa yang ingin maju dirinya jadi entrepreneur? Ada tak? Ada tak siapa yang nak buat wang di sini? Ada tak? Diri sendiri. Orang berdiri sendiri itu saya amat marah di dalam masjid. Zikir masjid. Dalam awak kata, langit tak pernah mengucapkan emas lebih. Kamu keluar dari masjid. Nanti diri sendiri. Bagaimana anak isteri kamu? Bagaimana keluarga kamu? Orang susah, orang sakit, orang yang tak boleh bekerja. Kamu duduk diam saja. Orang sahabat dia mengantar surat kepada saudaranya. Dia kata ketika engkau sedang mengikat unta kamu di dekat pohon di masjid dan unta kamu, kuda kamu sedang berehat di tepi masjid, kuda-kuda kami sedang berlari di medan perang. Ketika engkau sedang berzikir dan engkau menangis memikirkan dosa-dosa engkau, kami sedang menangis menahan sakitnya luka di medan perang. Yang mana? Siapa yang bermain-main dengan agama Allah? Siapa yang bermain-main? Ya, kita sangka kata kita dah berbuat baik, tapi kita sebenarnya escape. Kita kata kita zuhud. Kita zuhud apa? Itu escape. Malas. Bila orang Cina buat ni perkara yang ke-8 ini, ke-8 di dunia yang terbesar, benda ajak dia tuju yang ke-8 tu tengok. Kau nak kata apa kat sini? Mereka berjaya membawa barang-barang Cina masuk ke Afrika masa 4 hari. Dulu 14 hari. Kita nak kata apa? Di mana kita? Oh, nampak? Pembedaan ini yang melibatkan 1000 orang mati. 800 orang Pakistan. 200 orang Cina gugur. Ada orang Islam gugur, mati jatuh. Melalui kawasan negeri 16. Perkara yang terbesar, perkara hebat yang ke-8 dunia. Dan apa kerja gila ini buat bangunan, buat apa zaman ini? Sebab sebuah bisnes untuk menguasai. Siapa yang akan menguasai benua Afrika? US kah? China. Dalam sebuah warna perdagangan. Buat. Kita tengok. Jangan disekali diri sendiri. Jangan lemahkan diri sendiri. Kita harus kuasai. Kita harus menjadi. Kita tengok. Kita tengok pun takut. Bukan buat, tengok pun takut. Apakah kamu bermimpi dapat buat ni? Aku tak berani mimpi. Aku mimpi pun tak berani, tak boleh bayar.
Tak boleh bayar wang nak mimpi. Tak berani. Hai. Jadi stokis tu hanya 6 botol ada tak berani. Tak berani 6 botol. Aku tak berani. Macam boleh tengok. Apa kecilnya harapan, kecilnya perasaan. Macam mana kita nak tunjuk? Kita tengok. Orang kita ni ada senang sendiri, asas. Syok sendiri, senang sendiri. Orang ni dalam pertandingan seni silat. Oh, Indonesia kan terkenal dengan silat yang hebat. Malaysia dengan silat kontak Jawa yang semua dia. Tapi kalah dengan Vietnam. Vietnam bagi perempuan yang tak perempuan yang lawan. Tunjuk art dia. Kalah. Takkan nak kalah. Nusantara yang hebat dengan para pendekar. Kalah. Tu tengok. Hebat tak? Sebab apa jadi begini? Kita hilang mimpi. Tidak ada mimpi. Kita yang belajar tapak siji ni kan habiskan. Dan jangan sampai kita tak tingkat 2 saja. Habiskan. Yang musim akhir Nabi suruh kita belajar dengan bulan ni. Ya? Itulah antaranya. Masya Allah. Ini anak-anak kita pula dekat Pondok Ian. Apa yang kita nak sampaikan ini ialah satu moral. Moral nak cakap kepada kita semua bahawa kita jangan mati dalam mencipta. Ingin mencipta sejarah. Contoh 1511 Melaka diserang, hancur. 1511 tumbanglah kerajaan Islam dekat Melaka. 1511. Walaupun Raja Haji cuba untuk membantunya, walaupun Aceh cuba membantunya, tapi tumbang di tangan orang-orang Portugis yang menyerang. Kita hilang, sebab itu kita hilang negara. Kita dikejar di mana-mana saja. Sebab apa? Sebab kita dikalahkan. Sebab apa kita dikalahkan? Bukan kerana orang kuat, bukan kerana Portugis kuat, kerana pemberontakan oleh orang sendiri. Jadi itulah 1511. Tuan-tuan lihat. Itulah yang dinyanyikan lagu anak kecil main api itu. Anak kecil main api terbakar panggilan yang sepi, air mata darah bercampur keringat. Haji tengok pokoknya lagu ni dari Malaysia. Lagu orang Islam. Malaysia ni kan lagu orang Malaysia.
Sama-sama berdoa. Tebang Pantai Melaka menyaksikan kebakaran dahsyat. Majulah raih semua mimpi, hapuskan sengketa, teruskan usaha, kita kan jaga di Nusantara. Masya Allah. Ya, tetapi ada satu lagu yang Pak minat di Indonesia, lagu Ismail Marzuki, tulisan Ismail Marzuki, Gugur Bunga. Lagu ini sentiasa diingat setiap hari diingat. Sebab apa? Sebab berjuang. Kita fikir tentang orang berjuang, dibunuh, ditangkap, dimati pada waktu subuh. Mereka tak sempat nak solat subuh, tak sempat tak subuh, dipanggil bawa, dimasukkan, dibunuh, dibawa. Baik, Isa tolong kita nyanyi kali. Biar ingin bermula
seorang Suki menulis. Ya betul, tepat sekali lah. Ya lagu dan kisah dalam ayat ini, Masya Allah. Tapi begitulah, awak tak berhenti diri sendiri. Tinggalkan sejarah, tinggal karya untuk rakyat. Karya. Walaupun mereka mati dibunuh, tapi mereka meninggalkan karya untuk anak bangsa bangun. Supaya jangan terjajah lagi Indonesia. Jangan sampai dijajah kali kedua. Itu di antara yang banyak sampai. Masya Allah. Subhanallah, kita lihat dulu dah pukul 1. Okey, nanti bersama